Kita teruskan ya untuk penceramah seterusnya, iaitu penceramah ketiga, Dr. Shima Abdul Aziz dengan tajuk Kelawar sebagai ejen pendebungaan pada tanaman durian. Okey, saya bacakan sedikit biodata beliau. Beliau bertindak sebagai Presiden dan Ketua Penyelidik RIMBA, iaitu kumpulan NGO yang memberi tumpuan mengenai sains pemeliharaan di semenanjung Malaysia. Menjadi penyelidik utama projek Theropus, projek di bawah RIMBA yang difokuskan mengenai ekologi dan pemeliharaan kelawar buah Malaysia. Beliau mempunyai kelulusan tinggi sebagai Doktor Falsafah di dalam bidang ekologi dari Museum National de Histoire Naturelle, France. Beliau berpengalaman dan menerbitkan pelbagai penulisan dan dalam isu antaranya pemulihan kelawar, ekosistem, ekologi populasi, pengurusan dan perlindungan hutan tropika dan pemburuan haram. Dia pernah yang terkini beliau dianugerahkan dengan National Conservation Trust Fund daripada Ministry of Environment, Water and Natural Resources sebagai Principal Investigator dalam projek Theropus pada tahun ini. Okey, tanpa membuang masa, dipersilakan Dr. Shima untuk menyampaikan ceramah. Terima kasih Puan Muhaidah. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Doktor. Ya, nampak skrin saya ya? Okey, selamat pagi semua. Saya Shima Abdul Aziz, selaku Ketua Penyelidik projek Theropus. Saya merupakan Presiden RIMBA. Kami adalah satu NGO yang melakukan kajian konservasi dan projek Theropus adalah projek saya yang menumpu kepada ekologi dan konservasi kelawar buah. Jadi pembentangan saya hari ini adalah mengenai kepentingan kelawar sebagai ejen pendebungaan untuk pokok durian. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada pihak Jabatan Pertanian kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi maklumat ni dengan orang ramai. Okey. Jadi bila bercakap tentang kelawar ni, saya kena mulakan dengan latar belakang, maklumat latar belakang sikit lah tentang kelawar sebab mungkin ramai yang tak berapa tahu tentang kelawar ataupun tak berapa kenal lah kelawar ni sebenarnya apa. Jadi kelawar ni dia sebenarnya haiwan mamalia. Dia sama macam kita manusia juga. Dia berdarah panas, dia melahirkan anak dan menyusukan anak. Jadi dia bukan burung, dia tak bertelur. Dan kelawar ni sebenarnya bukan satu jenis, dia sebenarnya banyak sangat macam-macam jenis kelawar yang ada di seluruh dunia. Tapi secara amnya kita boleh bahagikan kelawar ni kepada dua kumpulan lah, dua jenis kelawar. Yang pertama sekali ni kita panggil dia kelawar pemakan serangga. Jadi di semenanjung Malaysia ni kita ada 10 family kelawar pemakan serangga merangkumi 92 spesies. Jadi banyak spesies kelawar yang makan serangga ya. Tapi ada 1-2 spesies kelawar ni sebenarnya yang selain daripada serangga dia ada juga makan haiwan lain lah seperti katak, ikan, burung dan juga spesies kelawar yang lain. Tapi kelawar ni dia kelawar pemakan serangga ni dia sebenarnya memberi perkhidmatan dari segi mengawal populasi serangga yang bersifat perosak untuk tanaman dan juga serangga seperti nyamuk. Jadi kelawar pemakan serangga ni memang sangat pentinglah untuk mengawal populasi serangga. Dan kelawar ni dia memburu serangga dengan cara menggunakan ekolokasi. Jadi kelawar pemakan serangga ni memang ada kebolehan ekolokasi. Jadi dia tak buta, dia ada mata. Kalau nampak contoh gambar ni, mata dia sini, kecil je. Tapi dia lebih pakar dalam menggunakan ekolokasi lah sebab untuk nak memburu haiwan lain kan bergerak. Jadi dia pun perlu banyak bergerak. Jadi sebab itu dia menggunakan ekolokasi. Okey, kumpulan kedua pula, ini jenis kelawar ni lah yang kita nak bincang hari ini. Di Malaysia ni kita ada satu je family Theropodidae, ada 18 spesies dalam family ni.
saya suka panggil kelawar buah. Saya tak panggil kelawar pemakan buah. Sebab kelawar ni dia sebenarnya dia makan macam-macam jenis bahagian tumbuhan. Bukan buah saja. Jadi selain daripada buah, dia suka manisan madu bunga, dia suka makan daun, kulit batang pokok pun kadang-kadang dia makan, pokok tebu pun dia akan gigit-gigit. Jadi dia bukan sekadar makan buah sahaja. Dan kumpulan kelawar buah ni dia tak ada kebolehan ekolokasi sebab makanan dia tak bergerak. Jadi kalau dia nak cari makanan dia ada deria penglihatan yang sangat bagus dan juga deria bau yang sangat bagus. Jadi dia akan gunakan penglihatan dia dan hidungnya untuk nak mencari buah yang masak ataupun bunga yang kembang mekar pada waktu malam. Jadi kalau ada dengar orang sebut keluang tu sebenarnya merujuk kepada sejenis kelawar buah yang sangat besar di dalam genus Theropus. Jadi itu sebenarnya keluang. Dan keluang ni dia memang saiznya besar, beratnya boleh mencecah antara 600 gram hingga 1 kg. Jadi keluang ni sebenarnya memang kelawar yang sangat besar. Okey, jadi kenapa saya kata kelawar ni dia sebenarnya sangat penting untuk hutan, untuk alam sekitar dan juga untuk pertanian. Okey, sebabnya adalah peranan ekologi yang dimainkan oleh kelawar buah. Jadi peranan ekologi kelawar buah ni sebenarnya ada dua jenis peranan. Jadi kelawar buah ni dia agak istimewa lah, haiwan yang memang istimewa sebab dia memberikan perkhidmatan ekosistem kepada kita. Jadi perkhidmatan ekosistem ni kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil ecosystem services, iaitu proses ekologi yang memanfaatkan manusia. Dan kelawar buah ni memang sangat istimewa kerana dia memanfaatkan manusia dari segi dua aspek. Sebab dia makan macam-macam jenis bahagian tumbuhan. Jadi salah satu perkhidmatan ekosistemnya adalah sebagai ejen penyebar biji benih. Disebabkan kelawar buah ni dia suka makan buah. Jadi kalau buah yang besar ni, selalunya kelawar ni dia akan petik, dia akan pegang dalam mulut dia, lepas tu dia akan bawa terbang pergi tempat lain. Bila dah habis makan nanti dia akan jatuhkan biji itu. Dia tak telan biji itu. Kalau biji itu besar dia akan jatuhkan ke tanah. Kadang-kadang kalau macam buah ara, buah fig yang memang biji dia halus kecil-kecil, yang tu nanti kelawar dia akan telan biji dia sekali, lepas tu bila dia terbang pergi tempat lain, bila dia buang air besar, nanti akan keluar baliklah biji itu. Jadi kiranya dia jadi macam penanam lah. Dia membantu menanam pokok. Kemudian peranan dia yang lagi satu ni yang kita akan bincangkan hari ini sebagai ejen pendebunga. Sebab kelawar buah ni sebenarnya dia sangat-sangat suka memakan madu daripada bunga. Jadi kalau ada bunga yang memang sifatnya kembang pada waktu malam, kelawar akan datang dan dia akan menjilat madu bunga tu. Dan kelawar ni terutamanya keluang, saiznya sangat besar. Jadi bila dia datang ke bunga tu, bunga tu memang semua melekat pada bulu dia. Jadi bila kelawar ni terbang pergi pokok lain, nanti dia bawa sekali lah bunga tu, kemudian pindah pergi stigma di pokok lain. Jadi dengan cara tu kelawar ni sebenarnya dia sangat pakar dalam melakukan pendebungaan silang. Dan kalau kita cerita pasal keluang ni dia boleh terbang jauh sebab dia besar, sayap dia pun kuat. Jadi kalau spesies keluang yang kita ada di Malaysia ni, keluang besar kita dah tahu dah, mengikut kajian, keluang ni dia mampu terbang sejauh 87 km dalam satu malam. Dan dia juga boleh merentasi kawasan lautan. Jadi dia boleh berpindah randah daripada semenanjung Malaysia, dia boleh pergi ke Sumatera, dia boleh pergi ke Singapura. Jadi dengan cara itu memang dia akan membawa bunga dan biji benih melalui jarak yang sangat jauh. Ni lagi satu saya nak tekankanlah, disebabkan peranan ekologi ni, kelawar buah sebenarnya merupakan keystone species juga untuk beberapa ekosistem, terutamanya di kawasan pulau, tetapi juga untuk ekosistem hutan hujan, hutan paya gambut,
hutan paya air tawar dan juga terutamanya untuk hutan paya bakau. Ada beberapa spesies pokok bakau seperti pokok berembang dan pokok perepat yang memang bergantung kepada kelawar buah untuk menjadi ejen pendebungaannya. Jadi kita tahu hutan bakau ni adalah sangat penting untuk mengekalkan kesihatan ekosistem di kawasan lautan, terutamanya ekosistem terumbu karang. Jadi kalau hutan bakau ni bergantung pada kelawar, maksudnya sebenarnya ekosistem lautan pun bergantung kepada kelawar juga. Sebab kalau kelawar dah tak ada untuk mendebungakan pokok bakau ni, nanti pokok bakau ni pun lama-lama tak dapat bertahan lah. Dia pun tak boleh nak membiak, nanti dia akan pupus juga. Jadi kepentingan kelawar buah ni sebenarnya bukan setakat untuk ekosistem daratan saja, tapi termasuk sekali ekosistem di laut. Okey, jadi kenapa saya kata kelawar buah ni sangat-sangat penting untuk industri durian? Sebab kita tahu ada ejen pendebunga yang lain. Ada haiwan lain yang juga boleh melakukan pendebungaan kan, seperti serangga. Jadi kenapa saya kata kelawar secara khususnya penting untuk industri durian? Jadi jawapan dia sebenarnya kita kena tengok sifat pokok durian tu sendiri ataupun sifat bunga durian tu. Jadi saya akan mainkan video sini ya. Kalau untuk siapa yang tak biasa ataupun tak pernah tengok bunga durian, lupa dia macam mana, inilah bunga durian. Bunga durian ni sebenarnya cantik. Cantik dan merupakan bunga yang sangat besar. Tapi ada satu sifat tentang bunga durian ni yang mungkin ramai tak tahu. Bunga durian ni bersifat nocturnal. Maksudnya tu bunga ni sebenarnya waktu yang dia kembang mekar tu sebenarnya pada waktu malam. Jadi kalau kita perhati dekat kebun durian, bunga durian ni dia akan mula-mula buka secara perlahan pada waktu petang. Lebih kurang pukul 3-4 petang nanti dia akan mula untuk mengembang, tapi dia hanya akan selesai kembang mekar dengan sepenuhnya pada waktu senja. Dan bila dah waktu senja tu nanti barulah dia bunga akan dikeluarkan. Jadi bila kita tengok kadang-kadang bunga tu dia dah kembang, dah buka dah pada waktu siang. Kita ingatkan dah boleh didebungakan, tapi sebenarnya tidak. Sebab enter bahagian jantan bunga durian tu dia belum lagi mengeluarkan debunga. Jadi tak boleh nak pindahkan apa-apa, tak boleh nak lakukan proses pendebungaan sebab dia tak ready lagi. Dia belum bersiap sedia sebenarnya. Stigma dah bersedia untuk menerima tapi enter belum bersedia untuk nak mengeluarkan debunga. Jadi walaupun nampak bunga tu dah buka pada waktu siang, tapi dia tak boleh didebungakan pada waktu siang. Dia punya tempoh pendebungaan tu cuma bermula pada waktu senja. Okey. Okey, so kita tengok secara detail sikit lah. Dekat sini ada infografik. Boleh nampak ya mouse saya ni. Jadi tadi dah ada banyak penerangan kan. Cara untuk melakukan pendebungaan adalah untuk debunga dipindahkan daripada bahagian jantan, enter ni, dan kena dipindahkan kepada bahagian stigma lah sini, bahagian betina. Tapi bunga durian ni memang dia ada satu keperluan yang sangat khusus lah. Dia tak boleh melakukan pendebungaan sendiri. Dia tak boleh nak menggunakan debunga dia sendiri. Jadi pokok durian ni dia memang memerlukan pendebungaan silang. Dia memerlukan debunga yang dibawa daripada pokok durian yang lain. Dia tak boleh debunga dia sendiri. Jadi sebab itu pokok durian dia memang sangat bergantung kepada ejen pendebunga. Kalau nak harapkan angin, memang angin tak dapat nak pindahkan debunga daripada pokok durian. Satu sebab kalau kita tengok saiz bunga durian ni memang besar, jadi debunga dia pun besar dan berat. Lagi satu, debunga dia ni sangat melekit. Bila enter ni mengeluarkan debunga dia melekat dekat enter, dia macam ada gam. Jadi kalau setakat angin tiup memang tak lekang. Memang dia tak akan dipindahkan lah ke pokok lain. Jadi memang pokok durian ni dia memerlukan tukang pembawa debunga. Memang kena ada ejen yang menolong memindahkan, mengambil debunga daripada satu pokok lepas tu pindahkan kepada pokok lain.
Kalau tak jadi macam ni, memang susahlah pokok durian ni nak hasilkan buah. Kalau ada jadi buah pun sama ada buah tu akan gugur, dia tak akan masak, ataupun kalau masak pun tak berapa elok, tak berapa sedap. Jadi untuk nak menghasilkan buah yang memang betul-betul sihat, besar, sedap, memang memerlukan pendebungaan silang. Jadi kalau kita tengok infografik ni kan, pukul 3 ni selalunya bunga durian baru nak mengembang, baru nak buka. Jadi antara pukul 3 hingga senja dalam pukul 7, 7.30 macam tu, memang ini bukan tempoh yang efektif untuk proses pendebungaan. Jadi selalunya waktu siang ni kita nampak ada banyak haiwan lain akan datang ke bunga durian ni. Jadi macam ada ni burung kelicap, kelulut, lebah madu, selalu akan datang waktu siang. Jadi kita nampak haiwan ni datang, kita ingatkan haiwan ni pendebunga, tapi sebenarnya tidak. Sebab enter belum lagi mengeluarkan debunga. Jadi memang tak ada debunga yang boleh dipindahkan pada waktu ni lah. Jadi haiwan yang datang ni selalunya kalau burung dia akan datang untuk makan madu bunga. Kalau kelulut dengan lebah ni selalunya dia datang untuk ambil debunga sendiri daripada bunga tu. Walaupun masih belum dikeluarkan lagi, dia akan korek lah buka dekat kawasan enter ni. Tapi bila dia ambil daripada kawasan enter tu, dia akan hinggap di kawasan enter sajalah. Jadi bila kita tengok kita tengok saiz kelulut ni. Saiz dia sangat kecil kalau banding dengan bunga durian. Jadi kalau dia pergi dekat enter saja, selalunya dia tak akan sentuh pada kawasan stigma. Jadi kalau dia ambil debunga pun, debunga tu tak dipindahkan kepada stigma. Itu satu. Lagi satu, memang saiz dia pun kecil, jadi dia tak boleh nak bawa banyak debunga. Dan ketiga, memang selalunya kelulut ni dia lebih aktif pada waktu siang hari. Jadi bila dia datang dekat bunga durian tu, memang masa tu belum lagi ada banyak debunga yang dikeluarkan. Jadi kelulut ni sebenarnya bukan satu ejen pendebunga yang efektif untuk pokok durian lah. Memang sebenarnya dia tak berapa memainkan peranan dan tak dapat membantu menghasilkan buah durian secara banyak. Jadi kalau kita tengok pukul 7, 7.30 bila dah waktu senja, inilah waktunya bila enter mula mengeluarkan debunga. Jadi inilah juga masanya kelawar buah akan datang untuk mengambil madu daripada bunga durian ni. Jadi bunga durian ni, madunya dia kat dalam bunga ni sebenarnya. Dia tak keluarkan madu dekat ujung-ujung. Madu dia memang jauh ke dalam bunga. Jadi untuk nak mendapatkan madu tu, kelawar ni nanti dia akan masukkan lidah dia, ataupun selalunya dia akan masukkan seluruh muka dia, satu kepala dia akan masuk ke dalam bunga. Dan bila dah masuk tu nanti debunga tu akan melekatlah pada bulu kelawar, sebab waktu tu debunga sudah dikeluarkan dengan jumlah yang amat banyak. Jadi bila melekat dekat bunga kelawar, dekat bulu kelawar, kelawar akan terbang pergi ke pokok durian yang lain dan memindahkan debunga tu. Saya nak cakap sinilah pasal lebah madu ni. Lebah madu ni dia peranan dia agak menarik juga, sebab lebah madu ni dia akan datang pada siang hari, tapi waktu malam pun dia ada datang juga. Jadi kalau waktu malam dekat kebun durian ni selalu memang boleh nampak lebah madu yang genus Apis. Ataupun orang panggil lebah tualang. Jadi lebah tualang ni, dia kadang-kadang boleh juga membantu sebagai ejen pendebungaan untuk durian, sebab kita tengok saiz dia lagi besar. Jadi satu saiz dia lagi besar ni, dia boleh membawa lebih banyak debunga, dan juga bila dia pergi ke enter, ada kemungkinan nanti badan dia, bulu dia terkena pada stigma juga. Jadi disebabkan itu kadang-kadang lebah tualang ni boleh juga membantu memindahkan debunga antara pokok, tapi dia punya kadar pendebungaan dia tu tak berapa bagus lah kalau nak bandingkan kelawar. Kita tengok saiz dia, kelawar memang jauh lagi besar dan kelawar boleh terbang lagi jauh. Jadi walaupun lebah tualang ni boleh membantu, tapi dia peranan dia lebih sebagai pelakon tambahan saja, tapi dia bukan pelakon utama. Pelakon utama untuk pokok durian memang kelawar buah. Sebab kelawar buah lah yang memang mampu memindahkan debunga yang dengan jumlah yang paling banyak dan
jarak yang paling jauh. Jadi memang kelawar menghasilkan jumlah buah durian yang paling banyak. Lagi satu sifat bunga durian ni dia kembang untuk satu malam saja. Jadi bila dia dah buka pada waktu senja tu, dia akan buka sehingga satu malam sampai tengah malam. Lebih kurang pukul 1-2 pagi nanti dia akan gugur daripada pokok secara semula jadi. Ini memang sifat bunga durian. Dia memang tahan satu malam saja. Jadi kalau macam waktu pagi tu pergi kebun nampak dekat tanah, dekat rumput dah banyak gugur kelopak-kelopak bunga tu, itu memang proses semula jadi. Itu bukan disebabkan kerosakan oleh haiwan ke ataupun ada masalah penyakit ke pokok tak sihat. Ini memang proses semula jadi untuk bunga durian. Dia memang bertahan untuk satu malam saja. Jadi yang jatuh tu selalunya kelopak bunga dan juga bahagian jantan bunga. Tapi bahagian betina tu kalau dah dapat bunga, dah disenyawakan, memang dia tak akan gugur. Memang dia akan masih melekat lah di pokok tu. Okey. Jadi macam mana kita boleh tahu yang kelawar ni merupakan ejen penda bunga untuk durian? Kita tahu sebab dah ada bukti daripada kajian yang dilakukan di selatan Thailand. Jadi kajian ni dilakukan oleh Dr. Sarah Bangsi dari Prince of Songkhla University di Hat Yai. Dan kajian ni memang telah memperolehi bukti menunjukkan bahawa spesies cecadu gua dalam kajian ni merupakan satu-satunya ejen penda bunga untuk pokok durian. Jadi dalam kajian ni dia menggunakan apa kita panggil exclusion experiment. Exclusion experiment ni bila kita akan ikat dekat pokok durian tu macam setengah bunga, kita tutup dengan beg plastik, tak bagi apa-apa haiwan masuk hinggap. Bunga lain pula kita akan ikat jaring. Jadi serangga saja, lebah saja yang boleh masuk hinggap dekat bunga tu. Lepas tu kelompok bunga lain pula kita biar terbuka supaya apa-apa haiwan pun boleh datang hinggap. Kemudian dekat kelompok bunga tu kita akan pasang kamera supaya kita tahu apa yang datang, apa yang tak datang dan apa hasilnya. Jadi melalui kajian ni yang dilakukan memang dapat buktilah spesies cecadu gua ni merupakan penda bunga utama. Sebab dalam kajian ni memang bunga yang ada serangga hinggap tapi kelawar tak hinggap memang tak menjadi buah. Jadi bunga di mana yang kelawar hinggap saja, yang tu yang menjadi buah. Jadi sebab tu kita tahu memang bukti dia memang sangat kukuh lah. Dan ada kajian yang lain pula yang juga dijalankan di selatan Thailand yang mendapati bahawa memang cecadu gua ni sangat penting untuk penanaman durian sebab kebun-kebun durian mana yang memang terletak berdekatan dengan kawasan gua, kebun durian tu mempunyai penghasilan buah durian yang lebih banyak. Kalau nak banding dengan kebun durian yang terletak lagi jauh daripada gua, kalau jarak lagi jauh daripada gua, memang penghasilan buah tu berkurangan lah. Jadi bila jarak dari gua menjadi lebih jauh, penghasilan buah durian pun berkurangan. Jadi itu kajian yang dilakukan di Thailand. Di Malaysia pula macam mana? Kita tak pasti. Jadi saya melakukan kajian pendebungaan durian di Pulau Tioman. Ini untuk PhD saya lah. Dan sebenarnya PhD saya ni menumpuk kepada satu jenis spesies keluang kecil. Jadi saya melakukan kajian pendebungaan durian untuk nak tahu apakah peranan keluang ni dalam kebun durian. Dan saya nak tahu ni sebenarnya sebab bila sebut pasal keluang selalunya orang ada tanggapan bahawa keluang ni merupakan haiwan perosak. Jadi orang selalu cerita keluang suka datang dekat pokok durian tapi nanti dia akan makan bunga durian ataupun dia akan jatuh-jatuhkan bunga durian. Jadi orang kata keluang ni sebenarnya merosakkan pokok durian. Jadi saya pun nak siasatlah perkara ni, saya nak tahu betul ke ini ke yang memang terjadi. Jadi cara saya nak siasat ni, saya pun guna kamera perangkap lah, ini kita panggil kamera trap. Kita bekerjasama dengan Pertubuhan Tree Climbers Malaysia.
Jadi kamera trap ni dipasang pada pokok durian dekat dahan-dahan yang ada bunga, dan kamera ni dia menggunakan infrared, dia ada sensor infrared. Jadi bila ada sesuatu yang lalu depan sensor tu, nanti kamera tu akan tangkap satu rakaman. Jadi cara itulah kita nak tahu apa yang datang dekat bunga durian. Jadi sini saya nak kongsi sikit lah hasil daripada kajian saya dekat Pulau Tioman ni. Kita dapat rakaman spesies kelawar buah yang datang ke bunga durian. Ini sebenarnya cecadu gua lah yang saya sebut tadi ni. Ini cecadu gua ni dia datang ambil manisan daripada bunga durian. Jadi kita boleh nampak cecadu gua ni dia sangat laju lah. Jadi kalau kita tak perhati memang kita tak akan perasan. Ini pula keluang. Boleh nampak keluang dia memang jauh lagi besar daripada kalau nak bandingkan dengan cecadu gua. Badan dia penuh dengan bulu, jadi memang banyak ada bunga lah yang akan melekat pada badan dia. Ini pun ada dua keluang ni. Keluang ni dia banyak bergaduh. Dia tak suka kongsi makanan dia. Jadi bila ada satu kelawar tu dia dah terbang pergi, bulu dia tu dah penuh dengan debunga. Jadi dia pergi ke pokok lain, dia terbang mencari bunga durian yang lain. Jadi dengan cara tu dia membantu memindahkan debunga tu lah. Sebab memang dia tak boleh nak makan kat tempat yang sama. Yang sini dah ada tuan punya dah. Jadi dia kena cari bunga dia sendiri. Jadi bila keluang ni bergaduh, sebenarnya inilah satu cara debunga tu akan dipindahkan ke pokok lain. Jadi keluang ni dia memang macam ni lah, dia tak bagi kelawar lain datang ke bunga dia. Jadi kalau cecadu gua datang nak makan pun dia akan cuba hambat. Jadi cecadu tu pun terpaksalah pergi ke pokok lain, cari bunga yang lain. Tapi dia dah sempat sentuh bunga tu. Jadi bunga tu dah melekat pada bulu dia. Jadi nanti dia akan bawa pergilah ke pokok lain. Jadi mengikut kajian saya dekat Pulau Tioman ni, bila kita dah buat analisis semua, kita tengok data memang membuktikan sebenarnya keluang ni tak merosakkan pun pokok durian. Jadi bila kita tengok tadi kan, walaupun keluang tu bertenggek di bunga durian, dia berpegangan dengan bunga durian tu, tapi bunga durian tu sebenarnya dia tahan lasak. Bunga durian tak rosak dan tak tercabut. Jadi kita tahulah melalui bukti ini sebenarnya keluang pun juga merupakan ejen pendebungaan yang penting untuk durian dan bukan merupakan haiwan perosak untuk durian. Dan dalam kajian ni juga memang kita dapat juga kesan cecadu gua lah, sama macam di Thailand juga ada cecadu gua di Pulau Tioman yang mendebungakan pokok durian. Jadi hasil daripada kajian kami, kami ada buat satu video lah untuk buat rumusan dan untuk berkongsi maklumat lah dengan orang ramai. Jadi saya mainkan sekarang. Buah durian, raja segala buah. Siapa tak kenal buah durian? Baunya sangat kuat, bentuknya besar, hijau dan berduri. Tapi, pernah tak kita tertanya, bagaimana buah durian dihasilkan? Mula-mula, pokok durian akan mengeluarkan tunas yang akan kembang menjadi bunga. Bunga ini akan menjadi buah hanya selepas pendebungaan berlaku. Apakah itu pendebungaan? Pendebungaan berlaku apabila debunga yang dihasilkan oleh bahagian jantan bunga dibawa ke bahagian betina bunga. Bahagian betina perlu menerima debunga dari bahagian jantan untuk bunga itu bertukar menjadi buah. Tapi bunga durian tak dapat menggunakan debunganya sendiri untuk menghasilkan buah yang sihat. Debunga sendiri hanya mampu menghasilkan buah kecil yang akan gugur sebelum ia sempat membesar. Jadi, untuk menghasilkan buah yang besar dan sihat, debunga perlu dibawa dari pokok durian yang lain. Tapi bagaimana ini dapat berlaku? Ini melibatkan suatu kejadian yang menakjubkan. Tahu
Tahu tak, bunga durian kembang mekar pada waktu malam. Bunganya akan mula membuka pada waktu petang dan akan kekal terbuka sampai waktu tengah malam. Apabila bunga durian sudah kembang sepenuhnya, sekitar waktu senja, kelawar buah akan datang. Kelawar ini tidak memakan atau merosakkan bunga durian. Ia sebenarnya meminum madu bunga durian. Bunga durian akan melekat pada bulu kelawar. Apabila kelawar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bunga akan dibawa ke bunga yang lain. Ini sebagai pendebungaan silang. Kemudian, selepas waktu tengah malam, bunga akan digugurkan oleh pokok secara semula jadi. Hanya bahagian betina yang telah didebungakan akan kekal pada pokok dan bertukar menjadi buah. Caranya kita mendapat buah durian yang sedap dan lazat dimakan. Jadi cuba bayangkan, tanpa kelawar, mungkin kita takkan ada buah durian. Dan inilah sebabnya kita memerlukan kelawar. So selain daripada kajian saya dan kajian yang telah dilakukan di Thailand, ada juga satu kajian baru yang telah dilakukan oleh para penyelidik di Indonesia di Pulau Sulawesi. Jadi kajian ini pun dia sebenarnya menggabungkan teknik exclusion experiment dengan kamera trap sekali. Jadi hasil daripada kajian ini memang dapat hasil yang sama juga. Memang kelawar merupakan ejen pendebunga yang utama di kebun-kebun di Pulau Sulawesi. Jadi dalam kajian ni ada 3 spesies kelawar. Satu memang cecadu gua dan lagi 2 ni spesies keluang yang memang khas di kawasan Pulau Sulawesi, termasuk satu spesies keluang yang endemik bagi Sulawesi yang memang tak ada di tempat lain. Jadi 3 spesies kelawar buah ni merupakan pendebunga utama untuk durian di Sulawesi dan menghasilkan jumlah buah yang paling banyak lah. Jadi dalam kajian ni lebah madu, lebah tualang, apis dorsata ada datang juga ke bunga durian waktu malam dan ada membantu menghasilkan buah durian, tapi sikit saja. Dikit aja jumlah dia berbanding dengan jumlah buah yang dihasilkan oleh keluang. Jadi jumlah buah yang paling banyak sekali sebenarnya dihasilkan oleh 2 spesies keluang ni. Jadi para penyelidik ni telah menganggarkan sumbangan kelawar kepada industri durian di Sulawesi ni lebih kurang $117 setiap 1 hektar. Jadi keluang ni sebenarnya membantulah dari segi ekonomi. Jadi itu di Sulawesi. Di Semenanjung Malaysia pula kita ada beberapa spesies kita yang lain juga. Jadi kita ada spesies keluang kita tersendiri, ada 2 spesies. Dan kita tahu dua-dua spesies keluang ni pun memainkan peranan sebagai ejen pendebunga untuk pokok durian. Selain daripada 2 spesies keluang ni, memang kita ada cecadu gua. Cecadu gua ni boleh dikatakan seluruh Asia Tenggara lah, dia boleh dijumpai di kawasan gua. Dan memang cecadu gua ni merupakan pendebunga durian yang sangat penting lah di seluruh rantau. Selain daripada 3 spesies ni, mengikut kajian saya lah, kita dah kesan lagi satu spesies kelawar buah ni, genus Rusetus. Yang ini kita tak pasti spesies apa sebab kita ada 2 spesies sebenarnya, jadi kita cuma tahu genus dia. Jadi setakat ni mengikut kajian saya memang ada lebih kurang 4 spesies lah kelawar buah yang penting untuk pendebungaan durian. Yang lagi 2 spesies ni adalah genus Macroglossus. Setakat ni saya belum kesan lagi lah dalam kajian saya, tapi mengikut kajian yang dijalankan di selatan Thailand, memang 2 spesies Macroglossus ni ada datang juga di kebun durian. Dan 2 spesies Macroglossus ni juga sangat penting untuk pendebungaan di kawasan hutan bakau.
Jadi kita boleh anggap sebagai ejen pendebunga di Malaysia jugalah berdasarkan kajian yang dijalankan di Thailand. Jadi ini saya nak kongsi sikitlah video daripada kamera trap saya, daripada kajian saya, dan ini termasuk kajian yang terbarulah sebab sekarang ni kita nak memperluaskan lagi kajian. Daripada Pulau Tioman ni kita nak buat di kawasan lain juga di Semenanjung. Jadi kita dah pasang kamera di beberapa kebun di enam negeri lah di Semenanjung Malaysia. Jadi setakat ni kita ada data daripada Perlis, Pulau Langkawi, Pulau Pinang, Perak dan Kelantan. Jadi saya nak tunjuk sikitlah hasil kamera kami ni. Jadi kita boleh tengoklah mana-mana kita pergi pun kebun durian ni di seluruh Semenanjung, bila kita pasang kamera aja memang ada dapat rakaman kelawar. Jadi kelawar dengan bunga durian ni sebenarnya berhubung kait rapatlah, memang tak boleh berpisah. Jadi apakah ancaman terhadap kelawar buah sekarang dan apa implikasinya untuk penanam durian? Ini ancaman yang paling serius sekali lah, ni terutamanya untuk keluang, untuk spesies keluang. Sebab spesies keluang ni sebelum ni memang banyak diburu, banyak ditembak. Satu sebabnya adalah kerana masyarakat Cina suka makan daging keluang, katanya sedap, tapi juga mengikut kepercayaan ubat tradisional Cina dikatakan boleh dijadikan ubat untuk penyakit asma. Walaupun sebenarnya tak ada bukti pun, mengikut kajian sains tak ada bukti yang daging keluang ni bagus untuk penyakit asma. Dan lagi pun sekarang ni kita dah ada ubat moden untuk asma. Jadi kita boleh mengubati penyakit asma ni tanpa membunuh hidupan liar. Masalah pembunuhan, pemburuan keluang ni sangat serius sebab kelawar ni sebenarnya dia tidak membiak dengan banyak. Dia bukan macam tikus ataupun arnab. Jadi kadar pembiakan kelawar buah ni sangat perlahan. Kelawar ni sebenarnya dia hidup lama, kadang-kadang sampai 30-40 tahun pun boleh. Kemudian dia melahirkan anak seekor je setiap tahun. Setiap tahun ada seekor je anak. Jadi kalau keluang ni diburu atau dibunuh dalam jumlah yang besar, memang nanti agak susah jugalah untuk populasinya nak pulih kembali sebab lambat nak kena tunggu. Lagi satu sebab keluang dan kelawar buah yang lain selalu dibunuh atau dibasmi adalah kerana kelawar ni selalu dianggap sebagai haiwan perosak dan musuh tanaman lah. Jadi kalau bagi mereka yang menanam buah, memang sebelum ni ada banyak percubaan lah untuk membasmi populasi kelawar buah kerana dikatakan kelawar buah ni bila datang ke kebun, dia makan buah-buahan, dia menyebabkan kerosakan dan kerugian. Jadi selalunya kalau keluang nanti memang akan ditembak, tapi kalau kelawar buah yang spesies yang kecil nanti dipasang jaring atau pukat lah, dan bila kelawar tu tersangkut dekat pukat nanti dia akan mati. Jadi ini sebenarnya bukan cara yang elok lah, sebab bila kita membasmi populasi kelawar ni nanti akan ada kesan negatifnya dari segi lain lah. Contohnya dari segi ekosistem hutan atau bakau, tapi juga nanti akan ada kesan negatif untuk industri durian lah. Jadi mungkin tanaman lain kita cuba lindungi, tapi nanti tanaman durian nanti terjejas.
Okey, ini pula adalah satu ancaman kepada kelawar buah yang tinggal di dalam kawasan gua lah, macam cecadu gua dan juga Rhucetus. Kelawar spesies ni memang memerlukan kawasan gua yang besar dalam yang selalunya terletak di Bukit Batu Kapur. Jadi sekarang ni ancaman dia yang terbesar adalah kuari lah dan pelombongan Bukit Batu Kapur. Pelombongan ni selalunya dilakukan untuk menghasilkan simen atau batu mama. Dan bila Bukit Batu Kapur ni diletupkan, bila gua dihapuskan, memang populasi kelawar seperti cecadu gua ni nanti dia tak ada tempat lain nak pergi sebab dia memang memerlukan kawasan gua tu sebagai habitatnya. Jadi kalau populasi cecadu gua dah berkurangan, nanti proses pendebungaan durian pun terjejas. Jadi sebenarnya kalau industri pelombongan ni atau industri kuari ni dilakukan dengan cara yang tidak lestari dan tidak terkawal, nanti boleh menjejaskan industri durian. Okey, ni saya nak tunjuk video lah contoh gua Bukit Batu Kapur yang menjadi habitat untuk cecadu gua. There are many cave complexes hidden in these limestone cliffs. Gua Pinang, located off a tributary at Kubang Badak, north of the island, is one of the largest cave complexes. And thousands of bats have made this dark and damp environment their home. Listen, can you hear that? There are both insect-eating and fruit-eating bats in this cave. They are important to the island because insect-eating bats manage the insect pest population, and the fruit-eating bats serve as pollinators and seed dispersal agents for our rainforests. Historically, bat poo or guano was also used on the island as a natural fertilizer. Okey. Last sekali terakhir sekali ni ada satu ancaman baru terhadap kelawar buah, kemusnahan hutan untuk diganti dengan ladang monoculture musangking. Jadi ni sekarang ni dah banyak hutan dibersihkan untuk menanam pokok durian, tapi ini sebenarnya merupakan cara yang salah lah, sebab ini sebenarnya akan menjejaskan industri durian itu sendiri. Sebab bila dah tak ada hutan, kelawar pun tak ada habitat, kelawar tak ada sumber makanan. Jadi kelawar tu pun sama ada akan pupus daripada kawasan tu ataupun dia tak akan datang untuk makanlah di kawasan ladang durian tu. Jadi ini sebenarnya mempunyai kesan yang sangat negatif, bukan saja dari segi isu alam sekitar tapi untuk industri durian sendiri. Sebenarnya proses pendebungaan durian itu sendiri akan terjejas kalau hutan dibersihkan untuk mewujudkan ladang monoculture. Jadi macam mana caranya kita boleh membantu untuk melindungi populasi kelawar ejen pendebungaan durian ni? Jadi ini saya rumuskan untuk mana-mana penanam durian lah khususnya, cara untuk melindungi populasi kelawar ni. Pertama sekali kita kena berusaha untuk menggunakan cara penanaman yang lestari lah. Jadi pertama sekali memang kita kena elakkan membunuh atau membasmi kelawar. Walaupun kita tahu kelawar ni suka datang ke tanaman buah dan memakan buah, tapi kita perlu mencari cara yang lain lah untuk melindungi tanaman buah ni. Ini sebenarnya
sesuatu isu yang memerlukan kajian yang lebih terperinci. Sebenarnya kita perlukan kerjasama lah antara penanam buah dan pihak kerajaan dan para penyelidik daripada universiti untuk melakukan kajian untuk menentukan apakah cara yang terbaik untuk melindungi tanaman buah tanpa membasmi atau membunuh kelawar. Sebab kita tahulah kelawar ni dia ada peranan dia sendiri dan sebenarnya kita perlukan populasi kelawar ni. Dan populasi kelawar ni perlu hidup dalam jumlah yang banyak sebenarnya, walaupun kita nampak macam banyak. Mungkin kita ingat oh banyak lagi, tak pupus lagi, tapi sebenarnya kelawar ni untuk menjalankan peranan ekologi ni memang dia perlu wujud dalam jumlah yang banyak. Sebab bila kelawar banyak, macam saya tunjuk tadi dalam video, dia akan bergaduh, dia tak suka berkongsi makanan. Dan bila kelawar tu bergaduh nanti, itu yang akan menyebabkan dia terbang jauh, membawa bunga, membawa biji benih. Kalau populasi kelawar dah terlalu sikit, makanan mungkin dah terlebih banyak, jadi kelawar ni dah tak perlu bergaduh. Jadi nanti bunga dan biji benih tu pun tak pergi jauh lah, duduk dekat situ saja. Jadi memang kita perlu populasi kelawar ni wujud dalam jumlah yang banyak. Langkah kedua memang saya kata tadi lah, kita kena elakkan kemusnahan hutan. Ini termasuklah hutan hujan, hutan bakau, hutan paya gambut. Kalau spesies keluang memang habitatnya adalah hutan. Hutan adalah tempat tinggalnya, termasuklah paya gambut dan paya bakau. Jadi kalau hutan tu dah hilang, dah tak ada dah habitat untuk keluang. Kemudian untuk cecadu gua pula, walaupun rumahnya di gua tapi makanannya di luar gua. Makanannya dia kena pergi cari dekat hutan juga. Jadi kalau hutan dah tak ada, makanan dah tak ada, tempat tinggal pun dah tak ada, populasi kelawar pun akan berkurangan ataupun dia akan pindah daripada kawasan tu, dia akan pergi tempat lain. Jadi agak pentinglah untuk kita mengekalkan macam-macam jenis ekosistem hutan ni, sebab hutan ni yang diperlukan oleh kelawar dari segi habitat dan juga dari segi sumber makanan. Lagi satu lah saya nak tekankan sini, mungkin ada orang yang bagi cadangan untuk membina rumah untuk kelawar di kebun sebab katanya nak menarik kelawar untuk datang ke kebun. Ini sebenarnya ajaran yang salah lah, ajaran sesat, memang tak efektif. Sebab reka bentuk rumah kelawar ni sebenarnya datang daripada negara di kawasan yang beriklim sejuk, macam negara Eropah atau Amerika, dan di sana memang dia di negara-negara ni cuma ada spesies kelawar pemakan serangga saja. Jadi reka bentuk rumah kelawar tu pun dah direka khas untuk menepati keperluan kelawar pemakan serangga. Jadi setakat ni rumah kelawar ni reka bentuknya tak berapa sesuai untuk spesies kelawar di negara tropika macam Malaysia ni. Dan juga memang tak menepatilah keperluan habitat kelawar pendebunga durian, sebab macam saya kata tadilah, kelawar pendebunga ni, kelawar buah ni, dia memerlukan kawasan hutan ataupun kawasan gua yang besar. Jadi kalau kita buat rumah untuk dia yang berdasarkan reka bentuk untuk kelawar pemakan serangga, memang kelawar buah tak akan tertarik untuk datang. Jadi memang cara terbaiknya adalah untuk melindungi dan memelihara kawasan hutan lah, kawasan semula jadi. Tapi kita tahulah setengah tempat memang dah tak ada hutan sudah dibersihkan. Jadi kalau kita nak cari kaedah untuk menarik juga kelawar, ejen pendebunga untuk datang ke kebun kita, satu cara yang paling bagus adalah dengan menanam sumber makanan lah untuk kelawar tu. Jadi kita elok kalau kita tanam pokok-pokok yang seperti pokok petai, pokok bonglai, atau ada orang yang panggil pokok tujuk langit, pokok kapuk, pokok pisang. Yang ni akan menghasilkan bunga lah untuk menarik kelawar untuk datang makan manisan madu bunga. Kemudian pokok-pokok buah macam rambutan, langsat, ciku, jambu ni semua buah yang memang sedap untuk manusia pun sedap untuk kelawar juga. Jadi kelawar pun minat buah-buah macam ni. Jadi kalau kita nak tarik lebih banyak kelawar datang, elok untuk tanam pokok-pokok jenis macam ni lah.
Kemudian lepas tu macam jugalah yang telah disebutkan dalam ceramah yang sebelum ni, kita kena usahakan untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia termasuk racun-racun serangga. Ini adalah sesuatu yang boleh menjejaskan kesihatan populasi kelawar. Kalau nak hapuskan penggunaan bahan kimia ni memang susah. Jadi selalunya kita cuba kurangkan dululah, sikit-sikit kita gunakan pendekatan penanaman lestari. Tapi ada juga memang kebun durian yang menggunakan kaedah penanaman organik lah. Jadi ini sebenarnya cara yang paling bagus sekali, menggunakan kaedah penanaman organik 100% dan tidak langsung menggunakan bahan racun. Okey, langkah yang terakhir sekali ini bukan saja untuk penanam durian lah, ini sebenarnya untuk semualah, untuk orang ramai. Ini satu langkah yang kita semua boleh ambil. Kita sebenarnya semua ada peranan untuk membantu meningkatkan kesedaran awam lah, untuk melakukan outreach, untuk menyebarkan maklumat kepada semua kenalan kita, termasuklah ahli keluarga ke, kawan-kawan, kenalan rakan kerja. Kita harus sebarkan maklumat tentang kepentingan kelawar ni untuk industri durian. Jadi kalau tengok link dekat bawah tu, projek kami memang ada hasilkanlah bahan maklumat tentang kelawar buah yang boleh digunakan oleh siapa-siapa saja untuk menyebarkan maklumat atau dalam program pendidikan. Jadi boleh pergi je dekat link tu, dan memang kami ada rancangan nak keluarkan bahan maklumat yang baru. Kita nak tambahkan lagi, cuma sekarang ni lambat sikit lah sebab PKP kan, banyak kerja dah tergendala, tapi memang kita akan keluarkan bahan maklumat yang banyak untuk membantu melakukan outreach untuk kesedaran awam lah. Jadi nanti bahan maklumat ni semua boleh di-download lah daripada link ni. Okay, so akhir sekali lah saya nak tutup pembentangan saya. Saya nak akhir sekali saya nak kongsi satu video lah, yang ini merupakan pesanan daripada beberapa penanam durian untuk semualah. Keluang ataupun kelawar ni sebenarnya sangat-sangat membantu lah para durian ni. Sebab durian ni kalau dia pollinate sendiri tak cantik buah dia. Buah tak ada mutu. Jadi dia bantu banyaknya oleh keluang dengan kelawar. Sebab dia berlaku pada waktu malam. Bila malam datang dan dia akan menghirup manisan daripada bunga tersebut lah. Tapi dia tak kacau pokok kita sebenarnya. Bunga takkan gugur dan sebagainya. Dia sangat berhalus. Dia panggil berhalus. Berhalus ni maknanya slow and steady. Sebab dia bantu kita untuk membuat pendebungaan pada buah kita lah. Jadi dengan sendirinya bunga kita ataupun buah kita akan jadi lebih mantap lah, lebih kuat. So kalau ada kebetulan nampak dekat pokok kita ni keluang ke kelawar buat sarang, jangan halau dia, jangan bunuh dia. Sebab dia memang bantu kita. Kelawar ni dia kerja je untuk penebungan durian. Dia yang tukang bunga berdurian. Kalau kelawar keluar memang saya tak halau. Kalau bukit memang saya nak tarik dia mari. Saya suka dia kan. Saya suka dia. Kalau dia tidur situ pun tak apa. Dalam bukit saya. Dia memang kelawar ni kalau boleh saya nak. Dia penuh lah kebun saya pun tak apa. Saya suka kelawar. Saya nak memang tarik dia. Tarik dia mari di kebun saya. Bila masa pun tak apa. Nampak tu dia ada di pokok pisang lah. Masa dia tidur gitulah. Malam tu tak pergi. Sebab kerja dia malam. Saya tanam pokok yang dia suka. Pisang ke mata kucing ke, memang saya tanam untuk dia, jambu-jambu. Kalau saya tanam untuk dia, bukan saya nak makan jambu. Memang tak ada. Kalau di kampung susah, memang dia tak percaya. Tapi memang tak kelawar ni. Sebab biasanya dia cakap kelawar ni musnahkan buah. Dia merosakkan buah. Itu dia. Sebab saya nak kelawar tu kebun saya. Kalau dimakan pun sikit je. Dia tak sama buruknya. Ya, kalau kelawar, sebab saya baca daripada buku lah. Baca buku yang saya tengok macam rencana-rencana. Saya kalau tunjuk berkenaan kelawar ni, saya suka. TV pun ada, rencana simfoni apa, alam ke apa, semua ada. Tapi yang saya rasa ruang ni, kebaikannya ada. Dia pollination, bagi saya lah, dia kahwin ke bunga durian. Dia tak makan durian, dia hanya bunga durian. Bunga durian tak rosak. Walaupun
Dia hisap bunga tu jatuh pun, pokok buah bunga di buku patah tu, tak apa. Sebab kalau yang kahwin ni pun, kita kena gunting buah. Jangan bagi terlalu banyak. Kalau you ada anak yang ramai, you nak bagi makan banyak. Macam itulah contoh dia. Faham kan? Itu kebaikan yang keluar. Bagi saya. Saya Haji Ismail bin Tawang, pesara guru, sudah mencebur diri di dalam industri penanan durian ini lebih kurang dalam 40 tahun dahulu. Durian kita tidak akan terhasil sekiranya tidak wujudnya kelawar yang keluar. Di dekat dalam kebun saya, ruang kelawar datang, dia tertarik kepada buah duku yang masak tiap-tiap malam. Dan dia ambil kesempatan masa itu juga polinet atau penderbungan pokok bunga-bunga durian yang ada. Jadi di sini dalam kebun saya ni, saya ada D7. D7 ni pokok dia memang saya kagum sebab dia mengeluarkan bunga terlalu awal dan banyak. Jadi aku mengeluarkan bunga terlalu awal dan banyak, peluang dan kelawar datang waktu malam melawat dan koordinat durian-durian yang lain tanpa lepas peluluk, tanpa keluar. Mungkin kita tak boleh makan buah-buahan. Jadi saya merayu orang awam tolong menjaga kelawar, peluang dan serangga-serangga ejen penerbungan ini untuk masa depan kita orang. Peluang ataupun kelawar ni sebenarnya sangat. Okey, sekian saja pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Shima atas pelbagai info yang sangat menarik lah pada hari ini. Dan kita pun sekarang ni tengah musim buah durian kan? Bertepatan sekali. Okey, saya dah pilih beberapa soalan untuk ditanya. Okey, ada tak special program untuk meningkatkan populasi kelawar atau keluang? Ini program yang ada cuma projek saya sajalah. Tapi kami bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan, Jabatan Hidupan Liar. Jadi kita bekerjasamalah untuk mencari, mensurvey dan memantau populasi keluang untuk memastikanlah apa langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan. Untuk kelawar buah ni memang kita harus bekerja sama sekali dengan sektor industri pelombongan dan kuari lah, sebab kita harus mencari cara pelombongan atau cara kuari yang lebih lestari lah, yang tak akan mengganggu habitat kelawar. Tapi setakat ni projek yang memang menumpu khas kepada kelawar ejen penderbunga ni cuma projek saya sajalah. Doktor, ada satu lagi soalan tentang doktor ada info atau tidak jenis keluang yang ada di Sabah dan Sarawak? Okey. Ni soalan yang bagus. Kalau di Sabah, dia sama macam Semenanjung juga. Dia spesies keluang dia sama. Kita ada dua lah di Malaysia. Macam dalam gambar saya ni, keluang kecil, Tropus hypermelanus. Dan lagi satu, kalau spesies, yang ni spesies kita selalu dapat di kawasan pulau. Kalau di kawasan tanah besar tu, spesies yang lagi besar tu Tropus vampirus, kita panggil keluang besar. Jadi dua-dua spesies ni ada juga di Sabah. Tapi di Sarawak setakat ni yang dapat dikesan cuma keluang besar saja. Keluang kecil yang ada di kawasan pulau ni setakat ni belum lagi dikesan di Sarawak. Okay, Doktor. Saya ada pertanyaan tentang video animasi yang Doktor sharekan dalam slide presentation tu. Kat mana yang kita boleh dapat video tu? Sebenarnya ada pada YouTube. Nanti saya akan bagi link. Nanti saya akan masukkan dalam saya punya PowerPoint ni lah, link dia untuk tengok dekat YouTube. Boleh share. Okay, terima kasih Doktor. Doktor mungkin boleh luangkan masa sedikit dekat ruang Q&A untuk menjawab soalan peserta-peserta yang lain ya. Boleh. Okay, terima kasih Doktor. Terima kasih.